Perbekalan 2014 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Sila rantau panjang saya dipahamkan yang berhormat mempunyai 18 minit lagi untuk berucap. Sila. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya menyambung perbahasan dan saya minta tidak ada gangguan sebab banyak isu yang akan saya kemukakan di sini. Tuan Yang Dipertua, saya memulakan perbahasan saya dengan memetik peringatan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Satu peringatan Allah kepada kita yang jadi pemimpin, sama ada pemimpin kerajaan dan pemimpin keluarga, adalah kamu menjaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Menyentuh tentang laporan audit yang telah dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara, di mana di bawah Kementerian Pembangunan Wanita banyak masalah yang didapati yang telah ditegur oleh laporan audit. Sejauh mana kementerian ini memantau laporan-laporan yang telah dikemukakan dalam laporan audit. Termasuk juga ialah kelompangan dan kegagalan urus tadbir JKM, di mana kekurangan kaki tangan yang ketara dalam memantau isu-isu terutama yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Kita dengar tadi Menteri di Parlimen kita menyebut tentang beberapa jenis kemiskinan yang perlu dipantau. Dan sedangkan beban tugas yang dibebankan kepada pegawai JKM 10 kali ganda. Kalau kita tengok dari segi standard yang ada, sepatutnya satu pegawai hanya mengendalikan lebih kurang 250 kes. Tapi dalam negara kita, satu pegawai memantau lebih daripada 750 kes sampai 1000 kes. Dan dalam parlimen saya, satu pegawai JKM memantau untuk mengendalikan satu DUN. Macam mana? Ini adalah satu perkara yang sangat merugikan dari sudut perkhidmatan, dan saya harap perkara ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Begitu juga tentang berkaitan dengan masalah yang berlaku dalam JKM yang telah dilaporkan oleh laporan audit, di mana ada kes orang yang telah mati, yang meninggal dunia, tetapi masih menerima bantuan daripada JKM. Lebih daripada 50 kes. Dan dia dapati juga pelajar OKU yang sepatutnya menerima bantuan hanya setakat umur 19 tahun. Tetapi yang menerima bantuan atas nama pelajar OKU umur 75 tahun. Tuan Yang Dipertua, ini membuktikan kegagalan pemantauan oleh JKM. Begitu juga didapati geran peruntukan untuk NGO melalui saluran kewangan telah tidak mematuhi peraturan kewangan. Ada geran yang diberi pada tahun lepas tapi tanda tangan penerimaannya setahun kemudian. Jadi perkara ini seharusnya berlaku. Inilah yang menyebabkan banyaknya berlaku ketirisan. Dan didapati juga 2.7 juta geran tidak dibelanjakan tetapi tidak dikembalikan kepada kerajaan. Inilah yang dikatakan ketirisan. Jadi tidak heranlah setiap tahun laporan audit mendedahkan berpuluh bilion wang negara kita dibazirkan. Dan apabila wang ini terbazir, ini wang rakyat. Maka sekarang kerajaan bebankan kepada rakyat dengan pelbagai cukai. Jadi seharusnya perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan. Begitu juga kelewatan bayaran bantuan, termasuk permohonan yang lambat diproses. Standard sepatutnya 2 minggu sudah selesai diproses. Paling kurang sebulan ataupun 2 bulan. Tetapi ada kes sampai setahun, hantar lebih daripada setahun. Ada kes permohon untuk meninggal dunia, tak terima lagi bantuan. Jadi perkara ini harusnya diberi perhatian oleh kerajaan supaya tidak berulang di masa akan datang. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan masalah keuntuhan keluarga yang sepatutnya menjadi tunggak utama dalam kita memacu negara. Kementerian Wanita adalah satu kementerian yang besar sebab dia menjaga wanita, keluarga dan masyarakat. Kegagalan kita menjaga kestabilan keluarga, dia akan membawa kepada kesan yang besar kepada negara. Kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh JPN dan JAKIM. Didapati pada tahun 2008 hingga 2012, 172,628 pasangan yang telah berdaftar bercerai. Maknanya 172,628 pasangan. Bayangkan berapa anak yang terlibat yang menjadi mangsa kepada penceraian. Ini adalah satu perkara yang amat malang. Saya ingin tahu apa program di bawah Kementerian Pembangunan Wanita untuk memastikan, untuk mengurangkan kadar penceraian di setengah negara yang sangat membimbangkan negara kita. Sebab kesannya cukup besar. Dan sejauh mana kerajaan berusaha untuk memastikan dasar keluarga yang patuh syariah dilaksanakan dalam negara.
Sebab kita tengok, kita tahu semua penceraian ini adalah satu perkara yang sangat dibenci oleh agama. Sejauh mana kesedaran ini telah diberi kepada keluarga dan masyarakat negara kita, dan sejauh mana usaha yang telah dibuat oleh kerajaan untuk membawa keluarga kepada patuh syariah, supaya negara kita dapat dibangunkan dengan stabil. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan yang disebut dalam teras yang ketiga dalam bajet ini, iaitu keunggulan modal ihsan. Ini di antara satu perkara yang sangat penting untuk dalam pembangunan negara kita. Jadi seharusnya modal ihsan yang kita lahirkan ini adalah modal ihsan yang berkualiti. Saya untuk membangunkan keluarga termasuk juga ialah dari sudut pendidikan. Jadi saya ingin menyentuh di mana apa penekanan yang dibuat oleh kerajaan dalam sistem pendidikan negara kita. Saya rasa perlunya reformasi dalam sistem pendidikan. Bukan semata-mata berteraskan sijil ataupun kelulusan semata-mata, tetapi praktik. Saya bagi contoh pelajaran agama Islam. Apabila seorang itu belajar agama, belajar solat, belajar berkenaan dengan hukum Islam, bukan semata-mata lulus periksa teori, tapi mesti dipraktikkan. Kalau belajar sembahyang, sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian, pelajar-pelajar kita benar-benar sembahyang. Dan saya harap bukan sahaja pelajar, malah di pihak peringkat penggubah dasar, kerajaan juga mesti mengambil berat isu berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi rukun Islam. Islam agama resmi negara kita. Sebagai contoh, dalam negara kita, dalam pembentangan bajet, sejauh mana pematuhan syariah diambil berat. Contoh, waktu solat. Pemimpin seharusnya peka waktu solat. Kita bentang bajet pukul 4, habis dekat waktu maghrib. Bagi orang yang boleh jamak, alhamdulillah. Begitu juga apabila dewan ini disambung dan dipertua. Apabila disambung sampai ke malam, contoh sampai 9:30 malam, sepatutnya kita ada ruang untuk break waktu solat maghrib walaupun 10 minit. Terutama bagi menghormati, kalau itu yang dipertua di kalangan Islam, pegawai-pegawai kerajaan yang mencatat. Mereka juga sebab waktu maghrib, waktu yang sangat singkat. Sepatutnya patuh syariah ini diamalkan bukan sahaja dalam sistem pendidikan, tetapi dalam seluruhan pelaksanaan pentadbiran negara, supaya kita dapat melahirkan satu suasana yang lebih stabil. Tidak berlakunya apa yang sedang kita ingat hari ini. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan keselamatan wanita. Rata-rata kita tengok hari ini wanita dijadikan sasaran, sama ada peragut, keganasan rumah tangga, gangguan seksual, dan begitu juga masalah sasaran perempuan. Yang terbaru yang paling malang apabila seorang ibu, salah seorang kaki tangan bank telah dibunuh oleh pengawal keselamatan sendiri. Apa yang kali mengejutkan kita apabila media mendedahkan 30,000 pengawal keselamatan yang haram berada di Lembah Kelang yang telah ditugaskan sebagai pengawal keselamatan. Yang paling malang lagi, mereka ni ada IC palsu. Siapa yang bagi? Jadi inilah apabila melibatkan pengawal keselamatan asing, sampai tidak ada rekod, kita nak cek mereka melakukan jenayah. Ini adalah satu yang amat malang. Apa erti kita memacu ekonomi negara ke arah berpendapatan tinggi kalau kita gagal menjaga satu isu yang sangat penting, iaitu isu keselamatan. Jadi saya harap menteri yang bertanggungjawab mengambil berat tentang isu ini. Kita tengok dalam statistik yang ada dalam negara kita, sangat membimbangkan kita. Purata 2 orang dibunuh setiap hari, 5 kes rogol dilaporkan setiap hari, 67 kes pecah rumah setiap hari, purata 24 kes kecurian kereta setiap hari, 142 kes curi motor setiap hari, 42 kes rompakan setiap hari. Kalau kita nak meletakkan negara kita dalam keadaan selamat, kalau kita mengharapkan orang asing menjaga keselamatan kita, apakah kita tidak mahu sebagaimana istilah harapkan pagar-pagar makan padi. Jadi saya harap perkara ini diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan masalah iaitu berkaitan dengan masalah kualiti pendidikan. Kita lihat hari ini ramai dari sudut lambakan siswazah menganggur. Lebih daripada 280,000 siswazah negara kita yang menganggur.
Dan ini adalah satu kerugian modal insan yang tidak dapat dimanfaatkan. Jadi sejauh mana kita menyusun atau strategi pendidikan kita untuk kita tidak membazirkan tenaga yang berkualiti ini. Kita tidak mahu negara kita dibanjiri oleh pendatang asing, tapi ratusan ribu rakyat kita yang menganggur. Jadi sejauh mana tindakan yang dibuat. Begitu juga saya ingin penjelasan, iaitu berkaitan dengan masalah di bawah Kementerian Wanita, iaitu apa program Kementerian Wanita terhadap projek Anjung Singgah. Dalam bajet 2013, kerajaan telah memperuntukkan program 6 Anjung Singgah untuk golongan gelandangan, di mana program ini untuk membasmi masalah sosial terutama di bandar. Dan saya didapat maklum bahawa di Lembah Kelang saja kita mempunyai 1387 orang golongan gelandangan yang berdaftar. Jadi saya ingin tahu apakah status projek ini, apakah dia telah berjaya dan sejauh mana pencapaiannya, dan mengikut rekod yang diperolehi oleh pihak kementerian, berapakah jumlah golongan gelandangan ini di seluruh negara. Sebab ini adalah satu golongan yang perlu kita raih, yang kita sentuh. Kita tidak boleh biarkan mereka hanyut dengan kemaksiatan mereka. Ingin juga saya sentuh iaitu berkaitan dengan kebajikan OKU. Sebab juga di bawah Kementerian Wanita. Kita lihat bagaimana apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Setiap penerima bantuan OKU diberi RM300 sebulan. Ini cukup tidak memadai. Sudah sampai masanya kerajaan memperkasakan untuk kita mengambil berat tentang golongan kurang upaya. Seharusnya satu jabatan dibuat, Jabatan Hal Ehwal Orang Kurang Upaya. Kalau kita boleh menyubuhkan satu jabatan khas untuk hal ehwal orang asli, sedangkan kita tidak mengambil berat satu golongan yang cukup besar dalam masyarakat. Jadi saya ingin penjelasan juga daripada kementerian, mengikut daftar yang telah diperolehi oleh kementerian, berapa jumlah OKU yang telah berdaftar di seluruh negara, berapa di kalangan mereka adalah di kalangan graduan, berapa mereka yang telah mempunyai pelbagai kemahiran, dan sejauh mana penglibatan mereka dalam arus perdana, sama ada dalam perkhidmatan awam dan swasta. Jadi saya harap Jabatan Hal Ehwal Orang Kurang Upaya ini diberi perhatian oleh kerajaan supaya kebajikan golongan orang upaya ini juga terbela. Saya ingin menyentuh juga Yang di-Pertua, iaitu berkaitan dengan dalam bajet ini tidak disentuh langsung kebajikan untuk golongan karyawan, budayawan ataupun golongan seni. Sedangkan mereka ini adalah satu entiti yang penting dalam mencorak remaja hari ini. Kita tidak boleh menolak keperluan remaja kepada hiburan. Sepatutnya kerajaan meletakkan satu bajet khusus untuk golongan budayawan, golongan sastrawan, supaya dapat kita membawa bakat-bakat seni, penggiat-penggiat seni ke arah yang lebih terurus. Supaya mereka ini lebih bermotivasi mengikut apa hala tuju negara kita. Sebagai contoh ialah apabila mereka ini tidak ada peruntukan khas, kebajikan mereka tidak terbela. Jadi saya cadangkan supaya satu akademi kesenian Islam diwujudkan. Kalau ada akademi fantasia, saya ni tak apa ni sangat, tapi akademi fantasia dan sebagainya dibuat, patutnya ada akademi khas untuk menjurus ke arah kesenian Islam. Sebab kita ingin menjurus dari sudut hiburan ini ke arah yang lebih baik. Sebab kita lihat tidak ada pembelaan kepada golongan sastrawan, golongan budayawan, golongan seni ini. Kalau kerajaan sanggup bayar berjuta ringgit kepada artis K-pop yang membawa budaya negatif dalam negara kita, saya nak tanya berapa orang budayawan dalam negara kita yang telah diberi iktirafan oleh kerajaan Malaysia dengan bayaran berjuta ringgit? Saya rasa tidak ada. Jadi ini membuktikan bahawa golongan yang mempunyai sumbangan yang besar kepada negara telah disisihkan oleh kerajaan. Begitu juga golongan orang asli. Kenapa peruntukan untuk Jabatan Hal Orang Asli semakin kecil? Sebenarnya kita mempunyai ramai orang asli yang telah memeluk Islam. Tapi apa program kerajaan untuk memastikan mereka yang telah memeluk Islam ini supaya mereka mengamalkan Islam? Saya ingin minta dalam jawapan Menteri nanti beri statistik kepada kami berapa jumlah orang asli yang telah memeluk Islam dalam negara kita, dan apakah program perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk memantau mereka ini, untuk memastikan mereka tidak kembali kepada agama asal mereka, dan program-program untuk mengeluarkan mereka daripada terus
berada di tahap lama. Kita sudah lebih daripada 56 tahun merdeka. Sepatutnya kita telah mengeluarkan mereka bersama dalam arus perdana bersaing dengan masyarakat di bandar yang lain. Begitu juga saya ingin bertanya berkenaan projek yang di bawah Kementerian Wanita, projek usahanan Purple DNA yang telah dilaksanakan di bawah Kementerian Wanita. Saya ingin tahu berapa dana yang diperuntukkan dan setakat ini apakah pencapaiannya dan sejauh mana penglibatan golongan muda, terutama golongan-golongan muda dalam aktiviti ini. Saya ingin tahu juga berkaitan dengan program Satu Azam. Kita semua tahu di antara program di bawah Kementerian Wanita, program Satu Azam yang mana untuk membantu terutama golongan-golongan ibu tunggal untuk mereka ada kemahiran untuk mereka memberi peluang memulakan perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Kita lihat golongan ibu tunggal di antara golongan yang ramai dalam negara kita. Dalam negara kita sehingga 2013 jumlah ibu tunggal dalam negara kita berjumlah 831,870 orang. Dan kebanyakan mereka sebagaimana laporan daripada UNDP iaitu program pembangunan kluster sosioekonomi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu mendapati 89% ibu tunggal dalam negara kita adalah miskin. Dan 66% masih berada dalam miskin tegar. Dan daripada 66% ini, daripada yang miskin ini, 91% ibu tunggal miskin ini berada di Sabah dan 73% berada di Sarawak. Kebetulan Menteri Wanita yang baru adalah daripada Sabah dan Sarawak. Menteri Wanita dan Timbalan Menteri Wanita. Jadi saya harap pembelaan kepada ibu tunggal ini diberi perhatian. Sebab mereka dalam keadaan tidak ada tempat pergantungan apabila kematian suami, mereka nak menjaga anak-anak. Dan apabila kita lihat dalam bajet 2014, tidak ada disebut secara khusus peruntukan untuk program Satu Azam. Apakah program Satu Azam telah berjaya sehingga tidak diberi peruntukan secara khusus dalam bajet 2014? Apakah pencapaiannya? Jadi saya ingin jawapan yang konkret daripada pihak menteri nanti. Begitu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan masalah kebajikan kaum pekerja wanita. Saya berterima kasih di atas insentif yang telah dibuat oleh kerajaan dengan memberi bantuan yuran taska kepada pekerja-pekerja wanita. Dan ini adalah satu perkara yang seharusnya telah lama diberi perhatian oleh kerajaan. Cuma persoalannya sekarang adalah sejauh mana pemantauan kerajaan terhadap pengusaha-pengusaha taska. Sebab kita dapati banyak kes sebelum ini anak-anak yang dihantar ke taska ada yang meninggal dunia. Sebab ada taska yang 4 orang pekerja tetapi menjaga sampai 50-60 bayi dan kanak-kanak. Apalagi kalau pekerja ini diambil di kalangan anak-anak orang-orang muda yang tidak pernah, mereka tak pernah menjadi ibu, mereka tak tahu macam mana cara mendidik anak, latihannya macam mana. Jadi saya ingin tahu sejauh mana dalam pelaksanaan pemberian khas ujuran taska kepada pekerja-pekerja wanita sama ada kaki tangan awam ataupun swasta yang telah diperuntukkan dalam bajet ini untuk memastikan dia tidak hanya menguntungkan pengusaha taska tetapi dia memberi impak yang puas hati kepada ibu-ibu ataupun kaki tangan kita. Kita tidak mahu kes berlaku kematian bayi, kita tidak mahu kes berlakunya patah tangan, patah kaki keakibat daripada kecuaian pengusaha taska. Jadi saya ingin tahu berapa taska yang berdaftar dalam negara kita setakat ini. Dan setakat ini berapa orang yang telah terlatih, sejauh mana pekerja-pekerja yang akan membantu di taska ini ada pekerja-pekerja yang terlatih yang telah diberi sijil. Kita tidak mahu ambil bibit daripada Indonesia yang tidak ada latihan sehingga memberi kesan yang negatif kepada projek yang telah dibuat oleh kerajaan. Ini adalah tanggungjawab sosial kerajaan kepada pekerja awam. Jadi saya perkara ini diberi perhatian. Saya ingin tahu juga berkaitan dengan dalam peruntukan bajet 2014 ni juga diberi peruntukan iaitu peruntukan khas untuk pakaian khas untuk pesakit kanser payudara. Di mana disebutkan di sini dengan kos RM9 juta dengan nilai RM1,200 seunit sebanyak 8,000 unit.
Ya, Saya tak boleh mau projek tolong, Yang ini Amat. mengkayakan kroni, ya. Boleh habiskan. Ya, okey, saya mengkayakan kroni. Jadi saya ingin tahu siapakah peniadanya. Akhir sekali Tuan Yang di-Pertua, saya ingin minta supaya penjelasan daripada pihak kementerian apabila GST akan dilaksanakan, apakah status kedudukan zon bebas cukai? Sebab kawasan saya adalah zon bebas cukai. Jadi apakah mereka yang zon bebas cukai tidak ada portal lagi apabila GST dilaksanakan? Jadi sejauh mana atau statusnya dan bagaimana cara pelaksanaannya, dan saya minta perhatian supaya kerajaan mengambil berat tentang pembangunan terutama di pintu masuk. Kami tidak mahu kita ni seolah-olah macam dianaktirikan. Projek tebatan banjir, saya rayu sekali lagi bagi pihak rakyat rantau panjang, hendaklah diberi perhatian oleh kerajaan. Saya ingin juga supaya projek-projek pembangunan di Kelantan termasuk Lebuh Raya, royalty, penaik taraf lapangan terbang supaya diberi perhatian oleh kerajaan. Jadi saya harap semua kepentingan rakyat ini hendaklah diberi keutamaan sebagaimana janji yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri. Jadi terima kasih Tuan.